Hello, Assalamualaikum Cikgu Syam. Waalaikumsalam, Cikgu Firdaus. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah sihat. Minta maaf lah ni, ganggu time cuti-cuti sekolah ni. Oh, tak ada masalah Cikgu Syam. Kebetulan kita memang sedang cuti pun kan. Cuti pun Saya pun kadang dah macam tak cuti ni. Kerja yelah, jalan terus ni. yelah ada kerja-kerja juga yang tengah buat. Saya pun tengah buat kerja sikit. Anak-anak keluarga semua sihat eh? Alhamdulillah semua sihat. Itulah, kena jaga diri lah ni sekarang ni, musim COVID ni. Kes-kes sporadik ni kita tak boleh nak jangka sekarang ni. Hmm. Itulah kita pun sekarang guna Google Meet je banyak. Risau Ah, juga nak keluar sekarang ni kan. Itulah, berurusan pun terpaksa dalam untuk Google Meet lah kat sini. Hmm. Ada apa Cikgu? Telefon saya hari ni. Itulah ni, anulah ni Cikgu Firdaus. Hari tu lepas kita buat PDPR dari tempoh 17 hingga 27 Mei hari tu. Ha? Jadi kebetulan Tuan Guru Besar minta buat pelaporan lah. Buat Hmm. pelaporan PDPR yang direkodkan oleh cikgu dalam kita punya dashboard sekolah. Hmm. Jadi saya rujuk dekat situ lah, dalam pada rekod tu terpandang lah berkaitan dengan subjek muzik. Okey. Jadi berdasarkan rekod yang saya nampak tu, kalau ikut sepatutnya kelas muzik secara keseluruhannya untuk tempoh 8 hari tu ada 72 Okey, 72. Nampaknya berbanding mata pelajaran lain lah, berbanding bahasa Melayu, matematik, sains, berbanding subjek teras. Jadi Hmm. muzik tu lebih kurang dalam 52 gitulah, lebih kurang dalam 20 PDPR yang itu tak direkodkan. Jadi bagi saya yang ini macam ada sesuatu yang tak kena lah. Seolah Hmm. macam ada guru ni, yalah, mana guru yang merekodkan tu saya dapat kenal pastilah. Kebanyakannya memang Cikgu Firdaus lah yang Hmm. merekodkan pelaporan PDPR tu. Okey. Sebahagian guru tu tidak merekod PDPR. Cuma itulah, kalau saya nak kenal pasti saya kena rujuk jadual guru yang mengajar kat situ. Mhm. So, mungkin Cikgu Firdaus boleh kongsikan sedikit lah pada hari ini berkaitan tentang ramai sangat rasanya 20 PDPR ni. Kalau ikut sepatutnya, yalah, kalau bilangan kelas yang ada tu 72, sepatutnya bilangan tu mencukupi lah dekat situ. Mungkin Cikgu Firdaus boleh berkongsi sikit lah berkaitan dengan masalah yang timbul ni. Okey, baik. Sebelum tu untuk makluman Cikgu Hisham, kalau kita dapat lihat kemungkinan besar rata-rata guru-guru yang tidak dapat membuat pelaporan ni kemungkinan besar mereka adalah bukan option dan kemungkinan besar mereka juga tidak bersedia, mempunyai kurang kesediaan untuk mengajar mata utama dalam mata pelajaran muzik. Kebanyakannya mereka ni adalah daripada kalangan guru-guru mata pelajaran lain. Memandangkan di sekolah kita pun hanya seorang saja guru meja, iaitu saya. Jadi kita pun dapat maklumlah kita kekurangan lah bilangan guru yang betul-betul mempunyai kemahiran dalam pengajaran muzik ni cikgu. Ya, saya. Ada faktor lain selain daripada berkaitan dengan yang kurang option dekat situ? Oh, okey. Jadi kalau saya lihat balik berkenaan dengan soal kesediaan tu tentang guru muzik tadi, sedikit lah cikgu kalau kita dapat lihat berdasarkan pelaporan, berdasarkan um, mungkin isu dia lah, saya cerita pada isu lah cikgu Ya, saya. Kemungkinan ini pertama sekali ialah guru ni bukan option. Bila dia buka option ni, kita di sekolah kita ada 2 sesi. Jadi sesi pagi dan petang, saya berada di sesi pagi. Jadi sesi petang tidak ada guru meja yang boleh menjadi rujukan untuk rakan-rakan guru ni untuk membantu. Ini yang berlaku lah. Kemudian kalau kita dapat lihat juga saya juga sekarang ni menampung jugalah kerja-kerja bagi mata pelajaran lain cikgu untuk mata pelajaran bahasa Melayu dan sejarah. Jadi benda ni pun menyebabkan kita kekurangan lah guru yang betul-betul kemahiran muzik.
Bagi yang kedua, saya lihat ni subjek muzik ni sebenarnya agak sukar diajar dalam tempoh PDPR ni sekarang cikgu. Kerana kelengkapan alat muzik, contohnya recorder, kalau kita ambil contoh recorder ataupun permainan alat perkusi, sudah tentulah murid tu tak ada apa orang kata, tak ada alat. Tak ada alat. Jadi masalah dia bila tak ada alat, dia menyebabkan pembelajaran tu terganggu. Itu kesukaran untuk guru-guru, cikgu sekolah kita sekarang cikgu. Masalah instrumen lah tu dia tu. Ya, masalah keperluan kelengkapan dia. Okey, ada mungkin faktor-faktor lain lagi Cikgu Firdaus selain daripada masalah bukan option, masalah kesukaran dari segi peralatan untuk tempoh sesi PDPR. Mungkin ada faktor lain lagi boleh dikongsikan. Okey. Faktor lain satu lagi cikgu, saya rasa disebabkan sekolah kita ni mempunyai kelas yang banyak sebanyak 42 kelas, kita memerlukan ramai guru untuk mengajar. Jadi pertambahan murid yang mendadak dalam tahun ni juga menyebabkan kelas bertambah. Jadi bila kelas bertambah, baru-baru ni pun kita dapat tambahan guru lagi. Jadi bila dapat tambahan guru, apa yang berlaku, guru pun bertukar. Selepas daripada guru yang fasa 1 kiranya macam pembelajaran sewaktu bersemuka hari tu, kita dah adakan bengkel cikgu. Kita adakan bengkel pembelajaran berpandukan RPH. Jadi kita dah buat pembelajaran sebanyak 10 RPH, kita dah bagi tahu kita dah buat bengkel dan kita telah beri macam mana cara nak mengajar. Tetapi bila berlaku selepas musim PDPR ni, kita pun dapat makluman lah sebelum tu, guru bertukar. Guru mata pelajaran muzik yang telah kita berikan pembengkelan tersebut, dia telah bertukar dengan guru baru. Malah kita ada 2 orang guru yang baru masuk posting lagi cikgu. Jadi kita memang perlu memang menyebabkan kita kekurangan kekuatan lah, dan guru yang telah kita bimbing tadi bertukar dan menyebabkan kita ada masalah kat situ lah, isu dia kat situ saya rasa. Yalah, memang betul lah apa kata Cikgu Firdaus tu, memang masalah tu pun memang sikit banyak pihak pentadbiran dah dapat kenal pasti. Mungkin di pihak Cikgu Firdaus sendiri sebagai ketua panitia muzik lah, mungkin ada langkah penambahbaikan sebab isunya sekarang ni yang saya lihat guru-guru ni dari segi kesediaan dia tu lah, kesediaan dia untuk menjalankan pendidikan muzik dalam situasi PDPR ni sangat agak rendah lah, bukan tak ada langsung ada, tetapi agak rendah lah bagi segelintir guru yang mungkin Cikgu Firdaus nyatakan tadilah, mungkin ada faktor guru yang baru dan sebagainya. Mungkin ada pendekatan yang mungkin boleh dibuat untuk buat penambahbaikan supaya semua murid kita lah dapat hak pembelajaran yang sama. Mungkin Cikgu. Okey, baik. Okey cikgu. Berdasarkan pemerhatian saya dan pandangan saya cadang kita akan merangka beberapa perkara. Ini ada beberapa perkara yang telah saya fikirkan. Yang pertama sekali kita adakan PLC, Professional Learning Community, yang mana pada peringkat awal PLC ni kita akan adakan perbengkelan secara dengan dalam talian dalam tempoh PDPR ini. Jadi saya akan membekalkan ataupun mengadakan perbengkelan ini dalam bentuk Google Meet untuk menerangkan kepada guru-guru yang baru berkenaan dengan pembelajaran berpandukan RPH yang bersasar. Maksud RPH yang bersasar ni cikgu, kita target berapa minggu yang kita akan ajar dalam tempoh PDPR. Sebagai contoh, kalau kita ada 4 minggu, jadi kita akan fokus kepada lebih kurang 4 RPH yang khusus untuk kita terangkan bagaimana cara untuk digunakan RPH dan juga untuk mengajar dalam tempoh tersebut lah cikgu. Itu yang pertama. Dia mematuhi standard pembelajaran tu secara berturutan ataupun mengambil topik-topik tertentu yang boleh dijalankan secara PDPR. Macam mana cikgu? Ulang sekali lagi. Adakah maknanya kira topik yang dipilih tu untuk tempoh 4 minggu pembelajaran tempoh PDPR yang baru ni, adakah topik tu dipilih mengikut kesesuaian pembelajaran secara PDPR ataupun mengikut urutan seperti mana dalam rancangan tahunan? Okey, baik cikgu. Sekarang ni kita akan ikut pada penjajaran. Berdasarkan penjajaran sebagaimana Menteri Pendidikan telah umum baru-baru ni, semua pada kita mestilah fokus kepada DSKP penjajaran. Jadi semuanya mematuhi kepada DSKP penjajaran lah.
RPT yang kita guna pun sedia ada pun adalah mematuhi penjajaran 2021. Jadi tak ada masalah lah, kita follow. Dalam masa yang sama juga kita fokus kepada kandungan yang utama sahaja dahulu sebelum kita teruskan dengan sampingan dan juga tambahan dan juga sampingan. Itu tadi PLC lah yang mana akan adakan dalam bentuk bengkel. Ada cara-cara lain lagi yang mungkin dirasakan agak sesuai untuk Okey. guru kita yang bukan option tu? Okey, baik cikgu. Cadangan saya yang kedua ialah kita adakan satu sistem satu kaedah yang dipanggil lesson study. Sebelum ni kita pernah dulu di sekitaran 2000, saya rasa 15, 14 lesson study ni sangat glamour cikgu. Ya, ya. Lesson study ni kita buat dengan mengumpulkan guru-guru mengikut aliran. Kita akan mengumpulkan guru-guru mengikut aliran dan saya akan bimbing guru-guru ini dengan memberikan tugasan berpandukan keperluan dan juga pembelajaran tersebut lah. Sebagai contoh, kita akan bahagikan mana guru yang nak present. Ada seorang guru saja yang akan present. Kemudian mana guru yang nak buat soalan. Ada guru yang buat soalan. Ada guru yang buat dia punya RPH, tapi RPH tu saya akan bimbing untuk dapatkan yang lebih tepat. Saya akan semak. Kemudian kita akan ikut dia punya langkah-langkah. Jadi setiap langkah-langkah mungkin ada ABM yang diperlukan. Mungkin nak buat slide ke, mungkin ada keperluan-keperluan tertentu yang itu akan dibantu oleh rakan-rakan guru dalam aliran. Jadi secara tak langsung lesson study ni dia akan memberi idea kepada semua guru, tapi dalam masa yang sama hanya ada seorang guru saja yang akan membentangkan tempoh masa tersebut. Dan ia boleh dibuat secara bergilir-gilir supaya memberi bukan saja keadilan, malah memberi pengalaman kepada semua guru cikgu. Betul juga tu lah. Pasal kita dalam tempoh PDPR ni kemungkinan ada guru tu mungkin mengajar banyak mata pelajaran. Jadi secara penggiliran dalam jadual tu mungkin sikit banyak betul lah tu. Ianya dapat meringankan beban tugas rakan-rakan guru yang lain. Mungkin ada pendekatan yang lain yang boleh diguna pakai juga mungkin bagi memudahkanlah kaedah pengajaran guru tu supaya guru dapat mengajar, boleh dapat belajar. Mungkin ada cara lain lagi mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, baik cikgu. Dan cadangan saya juga salah satu yang terakhir sekali ialah menggunakan platform FB Live ataupun Facebook Live cikgu. Kita akan sasarkan penggunaan Facebook Live ini selepas pelaksanaan kita dah siap dengan lesson study kita akan terus kepada penggunaan pembelajaran PDPR dengan menggunakan FB Live. Jadi kalau kita tengok FB Live ni cikgu, dia bukan sahaja banyak ramai murid boleh sertai cikgu, malah dia boleh dilihat pada bila-bila masa. Jadi murid-murid pun juga boleh memberi respon dengan menaip, dengan memberikan button like dan sebagai contohnya kepada guru-guru yang sedang membuat live FB tersebut. Sekiranya murid-murid tak, mungkin ibu bapa dia bekerja ke, kemungkinan berada di luar. Jadi malam tu pun murid-murid tu boleh menonton bersama-sama dengan untuk selesaikan tugas dan sebagainya. Jadi saya rasa FB Live tu adalah pilihan kita lah juga untuk pembelajaran dalam tempoh PDPR ni cikgu. Okey, good idea. Okey, diperhatikan tadi mana ada 3 langkah. Pertama, Cikgu Firdaus tadi nyatakan mana kaedah PLC kita buat bengkel dalam bentuk Google Meeting, Google Meet. Yang kedua, kaedah lesson study yang mana secara penggiliran lah. Yes, secara penggiliran. Tadi tu gunakan kaedah yang apa tadi? Facebook Live tadi, FB Live. Facebook Live, FB Live. FB Live dekat situ. So, daripada ketiga-tiga pendekatan yang dicadangkan ni, mungkin ada yang Cikgu Firdaus sendiri rasa paling berkesan lah dapat diguna pakai untuk membantu rakan-rakan guru kita. Oh, okey cikgu, baik. Sekarang ni berkenaan dengan yang mana yang paling berkesan ya cikgu yang cikgu rasa paling sesuai lah, paling sesuai. Cepat dapat lah terutama dalam tempoh PKP ni. Okey, baik cikgu. Kalau saya lihat di sini, sebenarnya apa yang disusun ni adalah berturutan dan saling berkait. Sebab jika kita ambil satu saja, berkemungkinan mungkin satu tu dia hanya dapat melihat
Pong kata dia dapat melihat secara apakah guru itu berjaya dapat atau tidak. Tapi bila kita dapat selesaikan ketiga-tiga, kita akan dapat lihat keseluruhan adakah um, keseluruhan plan kita tadi tu ataupun cadangan itu tadi berjaya atau tidak. Jadi tapi untuk peringkat awal, saya peringkat permulaan kita akan uruskan dengan PLC. Kita akan mula dengan PLC, kemudian kita adakan TSS iaitu Teacher Sharing Session. Selepas tu kita pergi kepada, kita tetap buat juga cikgu lesson study dan masa sama bimbingan tersebut akan berlaku ada lesson study dan di akhirnya nanti kita ada FB Live. Dan cikgu, untuk pengetahuan cikgu, ada juga akhir nanti selepas selesai FB Live kita akan ada sesi PLC juga iaitu dipanggil sebagai video kritik cikgu. Pada waktu tu kita akan menilai keseluruhan bagaimana persembahan atau perjalanan PDPR itu. Macam mana guru-guru mengajar dalam PDPR tersebut. Dari situ kita akan lihatlah sejauh mana keberkesanan dan dari situ kita juga bimbing, selain bimbingan tu juga kita akan mematuhi standard SKPMG 4.2 cikgu untuk menilai sejauh mana keberkesanan pembelajaran cikgu. Ya, terima kasih Cikgu Fido. Saya rasa insya-Allah lah sikit sebanyak yang telah diterangkan tu saya percayalah dapat meningkatkan motivasi guru-guru kita lah, terutama yang bukan option tu supaya dapat melaksanakan PDPR. Juga apa yang Cikgu Fido kongsikan tadi, saya yakin dengan adanya pemantauan sama ada daripada pihak pentadbir dan khususnya daripada ketua panitia sendiri yang lebih berpengetahuan berbanding kami pihak pentadbir ni, insya-Allah. So jadi saya doakanlah semoga program kita ni dapat jalan dengan lancar. So sekira-kiranya dalam tempoh ni Cikgu Fido mungkin ada perancangan tertentu untuk mengadakan bengkel, mungkin ada ketetapan tarikh ingin dijalankan. Okey, baik. Jadi sasaran kita adakan ialah pada awal minggu permulaan PDPR kita akan adakan pembengkelan ni. Kita akan adakan secara Google Meet dan melibatkan semua guru mata pelajaran muzik dan juga kita akan jemput sekali barisan pentadbir yang berkesempatan untuk sama sertai lah. InsyaAllah nanti tarikh saya akan maklum pada cikgu. Ya, terima kasih Cikgu Fido. Minta maaf sekali lagi lah mengganggu apapun perkongsian kita pada malam ni. Saya rasa insya-Allah lah dapat meningkatkan lagi lah mutu pengajaran kita walaupun bagi mata pelajaran elektif sekalipun. Maknanya dengan harapan saya supaya murid seronok belajar, guru pun teruja untuk mengajar. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu ya. Okey, sama-sama.